Rasulullah SAW pernah mendidik para sahabat agar bersikap tegas apabila kita melihat seseorang melakukan kesalahan sekalipun beliau itu adalah seorang pemimpin. Perkara ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah. Rasulullah SAW pernah satu hari berdiri dan memberikan khutbah. Rasulullah kata, janganlah kedudukan manusia, iaitu kehebatan dia sebagai seorang pemimpin menghalang seseorang itu daripada bercakap sesuatu yang benar sekiranya dia mengetahui tentang sesuatu. Doktor, bukan ke Nabi kata bercakap baik ataupun diam. Tapi dalam situasi ini, kita dah tahu majikan kita berasuah. So, adakah kita perlu bercakap baik juga ataupun kita diam saja? Baik, kalau kita perhatikan dalam sebuah hadis, Rasulullah kata, bercakaplah sesuatu yang baik ataupun diamlah sekiranya tidak ada perkara yang baik yang ingin diungkapkan. Jadi kalau kita perhatikan perkara tersebut, sebenarnya berkata baik itu termasuklah dengan menegur seseorang itu adalah termasuk dalam perkara berkata baik. Oleh yang demikian, kalau kita ada perkara baik, termasuklah menegur seorang pemerintah yang mengambil rasuah. Kita menegur seseorang tersebut adalah boleh dianggap sebagai berkata baik dalam kita memastikan beliau ataupun kita semua menjauhi daripada perkara yang mungkar. Ketika mana Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat, dia mendengar hadis tersebut, bila dia mendengar Rasulullah kata, jangan kita rasa takut kalau seseorang itu ada satu kehebatan untuk kita menegur seseorang tersebut. Bila Abu Sa'id Al-Khudri mendengar khutbah ataupun kata-kata Rasulullah tersebut, beliau lantas menangis. Beliau menyatakan, dia kata, kami telah banyak melihat kemungkaran tapi kami rasa takut untuk menegur kemungkaran tersebut. Perkara inilah sebenarnya yang dididik oleh Rasulullah agar kita tidak sepatutnya bimbang ataupun takut untuk menegur seseorang. Kalau dalam hadis ni disebutkan menegur pemerintah itu sendiri terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Ketika menghuraikan hadis ini, Al-Imam Ahmad menyebutkan, dia kata seseorang itu tidak seharusnya rasa takut untuk menegur pemerintah, ketuanya ataupun majikannya yang mengambil rasuah, kerana kalau dia tegur seseorang itu sebenarnya sifat menegur pemerintah itu bukanlah menyebabkan ajalnya semakin dekat ataupun bukanlah menyebabkan rezekinya semakin sempit, kerana yang memegang ajal dan rezeki itu adalah Allah. Bahkan kita menurut perintah Allah inilah sebenarnya barangkali Allah Ta'ala memberikan kelapangan ataupun memberikan rezeki, keberkatan kepada rezeki kita atas kekuatan kita untuk berkata benar kepada pemerintah ataupun majikan ataupun orang-orang yang mengambil rasuah tersebut. Doktor, kalau kita nak tegur kita punya majikan kan, adakah kita perlu tegur secara terbuka ataupun secara bersendirian? Secara umumnya Rasulullah SAW memberikan beberapa garis panduan yang apabila kita melihat kemungkaran ataupun perkara kerosakan, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah ditegah dengan tangan. Ada yang mentafsirkan tangan ini adalah dengan kuasa. Sebagai contoh, kita tahu majikan kita ataupun pemimpin kita melakukan rasuah, apa tindakan yang boleh kita ambil dengan tangan itu adalah seperti dengan melaporkannya. Isi borang lapor tentang orang yang melakukan rasuah tersebut yang pertama. Maknanya kalau kita buat laporan ini, mungkin dia sendiri tak tahu, whistleblower orang kata kan, mendedahkan maklumat tersebut, barangkali pihak yang menerima aduan sahaja yang tahu. Jadi dalam masa yang sama, kita tidak mendedahkan tentang dia sendiri sehinggalah dia sabitkan dengan kesalahan tersebut. Manakala kaedah yang kedua, Rasulullah juga memberikan ruang andai sekiranya kita mempunyai kekuatan untuk menegurnya secara direct. Dan perkara ini juga pernah berlaku dalam kalangan para sahabat sendiri, yang mana Saidina Umar tegur sahaja secara direct para gubernurnya untuk tidak mengambil rasuah ataupun menerima hadiah. Manakala yang ketiga, barulah kaedah yang terakhir, iaitu kita berdoa, kita menegahnya di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita berjaya merubah dia daripada mengambil sumber rasuah, sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suka juga untuk saya ingatkan kepada tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bahawa sikap berani kita untuk memperbetulkan kesalahan yang berlaku, suasana rasuah yang barangkali telah menjadi budaya yang membarah dalam masyarakat,
Andai kita mempunyai sikap berani tersebut, sebenarnya ianya adalah satu jihad perjuangan yang besar. Perkara ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara jihad yang besar di sisi Allah Taala itu adalah kita berkata benar, berkata adil kepada pemerintah yang zalim. Andai kita tahu pemerintah atau pemimpin kita melakukan kezaliman, mengambil rasuah dan sebagainya, keberanian kita merubah perkara tersebut adalah sebuah jihad yang dianggap sebagai jihad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan hadis ini, mari sama-sama kita tingkatkan usaha kita untuk menghapuskan budaya rasuah yang ada dalam masyarakat. Perangi rasuah, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.